Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal. Kita di bab analisis, iaitu bab yang kita katakan yang ditunggu-tunggu. Bila kita sebuah penyelidikan dah siap and kita dah sampai stage yang mana kita dah boleh analisis, kita punya kajian, dapat keputusan result, dan kemudian kita boleh hasilkan banyaknya artikel di sini. Okey. Bagi untuk tema hari ini, kita kena flashback balik yang mana kita yang dah tulis daripada bab 1, bab 2 dan bab 3 dan bab 4. Okey, sorry, 1 2 3. Yang penting intro, LR dan metodologi. Yang mana hari itu yang kita publish artikel hanyalah paper yang berkonsep general review ataupun konsep paper ataupun literature review, yang mana hanya berdasarkan perbincangan kajian-kajian lepas. Jadi kita tidak memasukkan data ataupun analisis yang kita dapat ni. Jadi hari itu untuk siri yang pertama, bab analisis kita bincang, maksudnya pakcik bawa balik yang kita bincangkan. Maksudnya kita boleh buat beberapa paper tanpa data, iaitu conceptual atau general review berdasarkan research question dan hypothesis. Jadi kalau kat situ ada 12 hari itu yang masuk research question dan hypothesis, 7 research question dan 5 hypothesis, jadi 12 artikel yang kita buat itu. 12 paper konsep paper, 12 paper yang berkonsep ada data. Untuk hari ini, okey, bila pakcik review, fikir balik untuk siri kedua ni apa konsep mudah. Jadi pakcik nak ambil konsep ringan. So hari ni untuk tema dia, untuk siri 2, pakcik nak buat benda yang ringkas. Pakcik fikir balik, kalau pakcik sendiri buat artikel bila ada data ni untuk data awal-awal, maksudnya menggunakan mean saja ataupun dengan ditambah dengan standard deviation, kita panggil artikel bersifat deskriptif. Ada macam-macam, tapi untuk slide ni pakcik fokus satu tema saja yang dipanggil sebagai critical success factors. Pakcik ulang balik flashback kita. Kalau masih ingat, kita menghasilkan beberapa artikel daripada latar belakang kajian. Di situ pakcik jelaskan untuk simulasi ni kita menggunakan sustainable development. Dalam sustainable development tu ada 5 pillar. Okey, dalam sustainable development tu dia panggil dimension atau elemen, tapi biasa kita panggil pillar. Okey. So ada 5. So 5 tu untuk sustainable development nak jadikan contoh. Dalam sustainable development dia ada cultural, dia ada humans, dia ada social, dia ada ekonomi dan dia ada environmental. Okey, jadi kita dah hasilkan 5 artikel di research background itu, latar belakang itu. Okey, kalau nak ingat balik, boleh refer dalam penghasilan artikel daripada bab 1 ataupun dalam slide ni pakcik paste balik. Okey, supaya kita nak tahu, kalau konsep paper dia dekat latar belakang. So bila dekat analisis kita boleh buat paper, paper bersifat apa? Bersifat deskriptif. Hari itu kita buat artikel merujuk pada research question. Sekarang paper analisis bahagian 2 adalah saya sentuh bahagian latar belakang. Latar belakang dia nampak macam awal, boleh ke, logik ke kan? Latar belakang, kemudian kita hasilkan satu artikel yang ada data, yang bersifat deskriptif. Nanti pakcik tunjukkan. Okey. Tapi outline sama. Bila dekat analisis ni kita tak payah perlu bincangkan spesifik outline, sebab kalau ada data ni kita punya outline introductions, literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, itu dia. Alih-alih pun kadang-kadang nak buat 6, dia asingkan analisis dan perbincangan. Ada yang sekalikan analisis dan perbincangan, ataupun jadi 7, dia ada sebelum conclusion tu dia ada macam limitation and future agenda, ataupun conclusion dulu future agenda. Pusing-pusing balik benda yang sama. Jadi outline bila ada data memang common dia, basic dia 5 tu lah, 5 atau 7 tu. Okey, di sini pakcik nak highlight balik yang kita buat critical success factor. Okey, critical success factor ni contoh dia, kita ambil contoh factors lah. Factors, apa lagi? Elemen, amalan. Jadi kita ada beberapa amalan. Contohnya kita ada 5 factors. Saya pakai factors lah senang. Kita ada 5 factors. A, B, C, D, E. So antara 5 factors ni, mana satu yang dominan? Atau yang mana yang dipanggilkan critical? Ataupun yang paling critical? Ataupun yang paling ranking ni paling atas? Jadi itu je paper dia. Jadi kita identify, dalam penulisan kita ceritalah kenapa 5 factors ni penting. So dalam analisis menunjukkan antara kelima-lima tu siapa yang lebih penting. Di situlah kita tentukan namanya sebagai critical success factor. Implication dan impact dia
Contoh, dalam keadaan kita dalam bentuk normal pun dalam kehidupan ataupun kerja, kadang-kadang kita kena utamakan yang priority. Yang kita kena dulukan yang penting. Ataupun dalam situasi dia agak reverse sikit, maksud dia yang mana satu yang lemah. So yang lemah ni kritikal. Kita kena fokus yang lemah ni supaya dia tambah baik atau kita upkan dia. Jadi tengok pada objektif masing-masing bila buat critical success factor ni, sama ada nak meloncakkan, contoh kat sekolah lah kan. Jadi kat sekolah ada pencapaian murid yang tinggi dengan pencapaian murid yang rendah. Jadi kalau pencapaian pelajar yang tinggi tu kita upkan dia supaya dapat skor all A contoh dia. Tapi pelajar-pelajar yang sangat lemah kita upkan dia supaya dia boleh lulus. Jadi capailah dua objektif sekolah contoh. Jadi semua dapat 100% lulus. Kemudian peningkatan straight A pun meningkat. Jadi macam mana pula sampel di tengah-tengah? Itu cerita lain lah. Okay? Dalam kes ni kita nak tunjukkan bagaimana kita gunakan critical success factors. Kalau hari tu kita ada 5 paper berdasarkan pillar sustainable development, so kita boleh menghasilkan 5 artikel bersifat deskriptif. Pakcik guna nama critical success factor. You boleh explore type dia berkaitan critical success factor. Memang banyak dekat Malaysia. Mungkin ada beberapa researcher yang kita boleh tengok. Kalau you all nak check tajuk critical success factor, pakcik salah seorang yang paling banyak, ataupun bukan paling banyak lah, tak berani cakap paling banyak kan. Pakcik sikit je sebenarnya. Tapi dalam paper pakcik yang paling banyak pakcik letak tajuk adalah critical success factor. Mau tak banyak. Benda yang paling senang iaitu pakcik buat min je. Maksudnya setiap research pakcik memang ada unsur deskriptif. Daripada yang tu pakcik publish artikel. Bukan susah. Pakai Excel pun boleh, pakai kalkulator saintifik pun boleh nak kira min. Okey, kemudian buat graf. Dalam graf tu nak tunjuk pakailah bar chart ke radar chart, pie chart ke dan sebagainya, nak tunjukkan mana satu yang lebih tinggi, maksudnya lebih kritikal atau sebaliknya. Itu saja. Dari segi presentation ni biasanya ada jadual, ada graf nak tunjukkan. Gunalah apa-apa jenis type of graph pun. Okey. Jadi kita bincangkan sedikit apa yang ada dalam critical success factor ni. Biasanya di bahagian introduction tu ceritalah kenapa kita nak study critical success factor ni. Kita katalah banyak orang bincangkan topik ni, tapi dalam topik ni ada terdapat beberapa factors, dan factors ni tidak diukur tahapnya, mana satu yang lebih tinggi atau yang rendah, atau yang paling kritikal atau kurang kritikal. Kemudian literature review kita tak boleh ambil banyak sangat, sebab kita dah publish paper conceptual tu, ambil sedikit je. Jadi jangan tekankan literature review terlalu banyak. You boleh ambil sedikit ataupun you update sikit dengan tambahan. Mungkin hari tu kita publish paper literature review tu atau paper latar belakang tadi mungkin tahun 2020. So 2022 atau 2021 kita ada data. So 2021 mungkin kita boleh tambah citation baru yang kita tak cite dalam paper latar belakang kajian tu. Jadi kita ubah sesuai sikit, tapi memang tak perlu panjang. Masuk dekat method, hari tu kita tak cerita dekat method. Mungkin dekat latar belakang itu langsung tak sentuh dekat method. So di sinilah kita kena tulis sebagai method supaya dia kalau check turn in tak sama dengan paper latar belakang. Analysis of course original sebab analisis kajian kita. So discussion, you kena discuss dapatan ni, kenapa dia tinggi, kenapa dia nombor 2 tinggi, kenapa yang terendah. Kemudian kita buat conclusion. So bila check turn in mungkin kena 15%. Macam mana kena 15%? Sebab mungkin sama dengan literature review yang kita publish masih buat latar belakang kajian tu, tapi still acceptable sebab tidak lebih daripada 30%. Okey, jom kita cover sebenarnya 5 berdasarkan salah satu pillar tadi. Satu paper untuk cultural, satu paper untuk human, satu paper untuk social, satu paper untuk economic, satu lagi paper untuk environmental, satu lagi paper bila pakcik integratekan kelima-lima tu. So jadi 6 paper berdasarkan deskriptif. Kan, jadi deskriptif tu di situ kita kembangkan. Jadi pakcik pergi yang pertama, pakcik copy paste lepas tu pakcik tulis nombor 1. Nampak jurang tu. Paper 1, paper 127. Hari tu kita sampai 126. 126. Jadi kita sambung hari 127. Tapi cuba flashback balik paper yang pertama yang kita buat dulu. Pakcik ulang baliklah Hari tu paper pertama tajuk dia Issues and Trends of Sustainable Cultural Management for Tourism Industry. Jadi pillar dia adalah Sustainable Cultural Management. Pakcik ingatkan balik Hari tu mula-mula first class kita yang berkaitan pindahkan thesis kepada research grant kepada artikel. Tajuk dia adalah Issue and Trends of Sustainable Cultural Management for Malaysia Tourism Industry. Dan kita publish dah. Katalah paper tu kita dah publish 2019. Jadi sekarang ni 2020
kita dah ada data dah. Jadi kita nak buat satu artikel. Jadi tajuk dia, tajuk dia tak adalah letak isu dengan trend, sebab isu dengan trend tu latar belakang kan. Jadi tajuk yang bila ada data ni saya tukar nama dia adalah Critical Success Factors. CSF tu dah. Sebab tema dia sekarang sebut tajuk ni memang tajuk Critical Success Factors, sebab itu tema dia untuk kelas hari ni. So tajuk dia Critical Success Factor of, kita punya keyword tadi, Sustainable Culture Management. Sustainable Cultural Management in Tourism Industry. Baca ubah sikit, titik dua bertindih, a quantitative study. Kalau orang kualitatif, letaklah a qualitative study. Kalau mixed method, buatlah a mixed study. Okey, di sini tajuk dia Critical Success Factor of Sustainable Cultural Management in Tourism Industry, a quantitative study. Memandangkan kajian di Malaysia, you nak tambah sikit pun boleh. Critical Success Factor of Sustainable Cultural Management in Malaysians Tourism Industry, titik dua bertindih, a quantitative study. Kan lain tadi, paper itu tadi issue and trends of sustainable cultural management. Kat sini kita buat Critical Success Factor of Sustainable Cultural Management. Jadi dulu paper ni publish. So kita tengok, walaupun dia sebenarnya ada sedikit kita tarik latar belakang tu masuk dalam literature review kita tu, tapi sebenarnya kalau tengok tajuk, dua benda yang berbeza, dan bila check turn in pun tidak ada similarities. Yang ni kita boleh perbanyakkan artikel. Hari tu kita buat artikel daripada latar belakang, ceritalah issue and trends. Kemudian bila ada data deskriptif dia very simple ya, sebab kita bila kita run pakai min. Min ni purata. Okey. Kita tengok min mana yang paling tinggi. So yang paling tinggi tu yang paling kritikal lah. So kat sini Critical Success Factor of Sustainable Cultural Management in Tourism Industry, a quantitative study. Dia punya outline sama. Introduction, literature review, research methodology, analysis and discussion, and last sekali adalah conclusion. Okey, kita dah siap dah satu paper yang daripada latar belakang. Okey, jom kita pergi paper yang kedua itu yang kita ambil daripada latar belakang. Okey, tadi isu dengan trend, itu kan kita ulang-ulang balik just to recall balik lah. Tajuk ni adalah Issues and Considerations of Sustainable Human Development. So sekarang keyword dia tadi Sustainable Cultural Management. Yang human ni nama dia Sustainable Human Development for Malaysia Tourism Industry. Baca ulang balik, hari tu paper yang kedua kita tajuk dia Issues and Consideration of Sustainable Human Development for Malaysia Tourism Industry. Paper tu dah publish dah 2019. So 2020 dah ada data ni. So kita buat paper pula. So tajuk dia masih lagi tema dia Critical Success Factor. Tajuk dia Critical Success Factors of Sustainable Human Development for the Malaysian Tourism Industry. Jadi ada perkataan Critical Success Factors of Sustainable Human Development for the Malaysian Tourism Industry. Kita nak cerita Sustainable Human Development lah. Tadi Sustainable Cultural Management. Sekarang ni Sustainable Human Development. Minta maaf kadang-kadang tersasul. Nak sebut sustainable jadi structural pula. Okay, Sustainable Human Development. Okay, so dia punya outline sama. So ada intro, ada LR, literature review, ada methodology, analysis and discussion, last sekali conclusion. So pakcik ulang balik paper yang kedua ni. Hari tu kita dah buat daripada latar belakang, ambil dia punya keyword dia adalah Issues and Considerations of Sustainable Human Developments. Okay, yang bila ada data, kita tukar, kita tak pakai ada issues consideration tu, kita guna Critical Success Factors of Sustainable Human Development for Malaysian Tourism Industries. Dah kat sini dah kita dah keluar dah dua artikel analisis. Okey, seterusnya kita patah balik latar belakang kita, iaitu kita buat artikel ketiga itu. So tajuk dia Trends and Connections. Trend on Connections of Sustainable Social Responsibility for Malaysian Tourism Industry. Keyword kat sini adalah social. Jadi nama penuh dia Sustainable Social Responsibility. So dia pakai Trends and Connections. Okey, kita nak buat paper bila ada data, kita nak pakai Critical Success Factors. So Critical Success Factor of Sustainable Social Responsibility in Tourism Industry, titik dua bertindih, Evidence from Malaysia. Pakai kajian ni from Malaysia lah. Tadi saya tulis Malaysian Tourism Industry, kita tukar sikit tajuk in Tourism Industry, titik dua bertindih, Evidence from Malaysia. So tadi paper dia Trends and Connections of Sustainable Social Responsibility. Itu paper yang ketiga yang kita buat daripada latar belakang. Okay, kita ambil keyword dia itu Sustainable Social Responsibility, jadikan paper dia Critical Success Factors of Sustainable Social Responsibility in Tourism Industry, titik dua bertindih from evidence from Malaysia. Okay,
Itu paper yang ketiga. Kemudian kita pergi latar belakang kita, iaitu yang nombor 4. Memang baca tulis ni nombor 4 130. Bila nombor 4 tu maksudnya paper yang kita tulis di bab 1 siri 1. Okey, itu kan. Jadi tajuk dia Current Issues and Emerging Trends of Sustainable Economic Growth for Malaysia Tourism Industry. And current issues and emerging trends of sustainable economic growth for Malaysian tourism industry. So keyword kat sini adalah sustainable economic growth. Kita pakai current issues and emerging trends. Okey, bila paper yang keempat ni, bila kita nak buat hasilkan data, maksud sekarang ni artikel yang ke-130, kita masih lagi gunakan critical success factor. Keyword dia kat sini adalah sustainable economic growth and in tourism industry. Saya ulang balik, critical success factor of sustainable economic growth in tourism industry. Okay, kalau nak ubah boleh tambah in Malaysian. Sebab kita buat di Malaysia, in Malaysian tourism industry. Outline sama, intro, LR, methodology, analysis, discussion dan conclusion. Baca ulang balik. Daripada latar belakang tu, idea dia current issues and emerging trends of sustainable economic growth for Malaysia tourism industry. Bila kita nak buat paper, satu lagi bila untuk deskriptif, bila ada data, critical success factor of sustainable growth in tourism industry atau in Malaysian tourism industry. Okey, pillar yang terakhir iaitu paper latar belakang yang kelima hari tu, kita bertajuk dia Trends and Patterns of Sustainable Environmental Practice. Keyword dekat sini environmental, titik dua tindih finding from Malaysia tourism industry. So tajuk dia Trends and Patterns of Sustainable Environmental Practice, finding from Malaysia tourism industry. Jadi kita boleh buat satu artikel juga daripada kat sini. So kita boleh buat, kita pakai jugalah tadi apa, finding from Malaysia tourism industry tu, tapi kita tukar sikit, critical success factor of sustainable environmental practices, titik dua tindih finding from Malaysia tourism industry. Kat sini kita boleh hasilkan satu artikel based pada data. Okey, ingat tadi paper Trends and Pattern of Sustainable Environmental Practice and from ataupun finding from Malaysia tourism industry. So kat sini kita buat juga paper critical success factor of sustainable environmental practice and in Malaysia tourism industry, ataupun ikut je hari tu titik dua tindih finding from Malaysia tourism industry. Kan? Jadi paper ni berkaitan keyword dia adalah sustainable environmental practice. Hari tu trend and patterns of sustainable environmental practice. Sekarang bila ada data, kita buat critical success factor of sustainable environmental practice. So kita boleh buat 5 paper berdasarkan 5 pillar: humans, cultural, human, social, economy and environmental. Kita dah buat 5 paper konsep itu di latar belakang. Okey, artikel nombor 1 dan nombor 5. Kemudian kita dah buat artikel daripada 127 sampai 131, 127, 128, 129, 130, 131 yang berkaitan dengan critical success factor of human, critical success factor of cultural, critical success factor of social, critical success factor economy, critical success factor of environmental. Jadi kita boleh buat dah 5 artikel itu, kita dah publish di latar belakang. Mungkin ketika tu SEM 1 dan SEM 2, bila SEM 3 kita publish lagi data berdasarkan situ, tapi kita jadikan paper critical success factors. Okey, hasilkan 5 lagi. Okey, yang terakhir bila kita nak gabungkan kelima-limanya. Yang ni kita tidak ada dalam latar belakang lah, cuma kat sini kita nak gabungkan. Jadi kita ambilkan yang kita punya simulasi kita yang jelas, itu sustainable development. Jadi sustainable development tu ibu dia. Dalam sustainable development ada 5 pillar. Yang tadi tu cultural, human, social, economy dengan environmental. Jadi kita kat sini kita nak ceritakan kelima-lima tu dalam satu artikel. Mungkin kita dah publish cultural, human, social, economic, environmental. Sekarang you nak publish satu artikel, integratekan semua tu. Jadi paper tu bertajuk Critical Success Factors of Sustainable Development Pillar in Tourism Industry. Ulangan dia, Critical Success Factors of Sustainable Development Pillar in Tourism Industries, titik 2 bertindih cultural, human, social, economy and environmental. CHSE
Okay, ulangan dia, critical success factor of sustainable development pillar in tourism industry, ataupun boleh tambah in Malaysia tourism industry, titik dua bertindih cultural, human, social, economy and environmental, CHSEE dia punya short form dia. Jadi seronok sebenarnya kita boleh make use ataupun fully utilize. Daripada hari itu kita dah keluarkan daripada latar belakang, boleh buat 5 artikel. Kemudian bila dah ada data, kita boleh mulakan penulisan artikel kita berdasarkan analisis deskriptif, iaitu dengan menggunakan kaedah statistik mean, iaitu purata, yang mana setiap item tu dia dapatkan nilai average. Kemudian kita dapat total, yang mana yang paling kritikal mungkin yang tinggi, yang mungkin low paling kritikal, atau yang paling less dia panggil less critical. So kita tahu yang siapa duduk ranking lah. So kalau mean yang tinggi tu duduk atas sekali lah. So yang mean yang terendah kita buat. Jadi kita susun lah. Jadi kita tahu lah ni ranking nombor 1, ranking nombor 2, ranking nombor 3, ranking nombor 4. So bila kita ada macam tu, kita boleh buat satu artikel. Ni komersial lah. Biasanya dalam artikel index Q1 pun kita pakai istilah critical success factors. Jadi gunalah kelima-lima tadi tu. And kalau pakcik boleh ulang balik, mula-mula tadi kita gunakan, untuk saya ulangkan paper yang 6 paper yang kita nak discuss malam ni. Yang pertama, critical success factor of sustainable cultural management, sustainable cultural management in tourism industry, titik dua bertindih kuantitatif tadi. Kemudian paper yang ke-128, critical success factor of sustainable human development for the Malaysian tourism industry. Paper 129, critical success factor of sustainable social responsibility in tourism industry, titik dua bertindih evidence from Malaysia. Kemudian paper 130 adalah critical success factor of sustainable economic growth in tourism industry. Paper yang ke-131, critical success factor of sustainable environmental practice in Malaysia tourism industry. Dan yang terakhir tadi, bila kita gabungkan kesemuanya pillar tu jadi critical success factor of sustainable development pillar in tourism industry, titik dua bertindih cultural, humans, social, economy and environmental. So short form dia CHSEE. Jadi kita dapat menghasilkan 6 artikel. Okay, pendek je untuk siri ini, yang mana pakcik nak tekankan supaya kita tak nak campur. So pakcik bincangkan critical success factor sahaja. Okay, boleh start try Google keyword ni, critical success factor, you akan jumpa. Dan pakcik ada beberapa lah yang pakcik letak yang bukan konsep pakcik letak yang ada data, yang paper pakcik sendiri yang buat critical success factor. Nanti you all tengok macam mana pakcik buat presentation, ada table, ada jadual dan sebagainya untuk meningkatkan kefahaman. Okay, alhamdulillah kita selesai lagi 6 tajuk. Agak hari tu banyak kan, 12. So hari ni pakcik kecilkan tema dia. Hari tu tema dia adalah research question dan hypothesis. So tema ini adalah critical success factor yang kita ambil pada descriptive. So kita ambil yang paling ringan lah. Biasanya dalam research, tak kisahlah kualitatif atau kuantitatif, yang paling ringan kat bahagian awal ni deskriptif lah. So kalau deskriptif, orang kuanti tak perlu hipotesis. Okey, kalau orang kuali pun boleh guna. So orang kuali pun boleh gunakan survey, contohnya structured survey kan. Jadi dia boleh gunakan kaedah tu untuk dia tulis dalam analisis dia. Okey, biasanya ni tidak melibatkan satu penerangan yang mendalam lah, sebab kita berdasarkan numerical yang kita dapat daripada deskriptif tu. Okey, semoga semuanya bertambah ilmunya. Sedikit sebanyak mohon maaf daripada pakcik bila tersasul ataupun ada salah kata, kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan artikel kita seterusnya, iaitu dari 127 ke 132. Nanti kita sambung paper ke 133. Untuk bab analisis ni sebenarnya kan macam pakcik sebut, dia subjektif sangat sebab dia ikut pada masing-masing punya data dan dia punya fokus kajian. Sebab tu hari tu pakcik fokus pada research question hypothesis. Ikutlah korang punya research question dan hypothesis. So hari ni pakcik tekankan deskriptif, tapi pakcik tengok critical success factor. Deskriptif pun banyak benda lain. Nanti pakcik cuit-cuit juga mana yang kita tulis pula benda-benda lain dalam critical success factors dengan ada data. Okey, dan juga paper-paper lain lah yang pakcik rasa kebanyakan di publisher boleh menerima tajuk artikel yang bersesuai dengan ada data. Nanti kita akan bincang seterusnya dalam bab atau yang siri yang berikutnya. Kita ada beberapa siri, kita ada 3 siri lagi yang berkaitan dalam bab 2. Dalam bab 4 sebelum kita pergi siri yang terakhir untuk yang ke bab
5. Okey, kita jumpa untuk selanjutnya untuk bab 4 siri ketiga untuk 2 hari lagi. Okey, sekali lagi pakcik mohon maaf sekiranya ada segala kesilapan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.